Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, hari ini saya buat satu video, tapi sikit sebanyak masih melibatkan topik yang sama, iaitu ciri-ciri orang yang kebanyakan kita anggap dia pandai dalam bidang tasawuf hakikat dan makrifat lah. Jadi kita mulai dengan contoh ajaran sesat ini. Jadi saya mencari-cari dalam YouTube, saya jumpa satu video yang dibuat oleh Tok Ketahui berkenaan 5 senarai ajaran sesat. Tapi yang ini dia dalam video ni menunjukkan tentang satu video yang mengatakan 5 top ajaran sesat. Okey, jadi saya kebanyakan apabila kita mencari video-video dalam YouTube ni berkenaan ajaran sesat, tak kira di Indonesia, Malaysia ataupun luar negara, kebanyakan video-video tu hanya mengulas tentang apa ajaran sesat, apa kesesatan yang dia tunjuk tu. Jadi saya cuba untuk dari sudut yang berbeza lah. Okay, kita mulai dengan senarai yang pertama. Jadi dekat sini dia kata yang pertama ni nombor 5. Nombor 5 Hasan anak harimau. Okay. Hasan anak harimau ni tuan-tuan boleh carilah dalam internet ni kan. Okay, nombor 2 dia kata nombor 4 Harun. Maksud ni ialah ajaran Tuan Harun. Tuhan Harun. Ni dia Tuan Harun. Ni murid-murid dia. Okey, ajaran nombor 3 Al-Arkam. Ini tuan dia. Okey, yang kedua ajaran Haji Kaha ni Rasul Melayu. Okey, Rasul Melayu. Dan yang nombor 1 paling top sekali yang menggegar Malaysia ialah Ayah bin. Ini yang paling besar sekali yang menggegarkan Malaysia dan terang-terang dibuatlah, dan tuan-tuan pun tahulah kisah dia, boleh cari dalam internet apa semua. Okey, jadi apa yang saya nak ulas kat sini ialah seperti ada video saya lagi satu itu tentang apa yang mereka belajar ni. Apa yang mereka belajar? Apa sebenar ajaran yang diorang bawa ni? Percayalah tuan-tuan, apa yang tuan-tuan belajar tu inilah dia. Hakikat makrifat yang tuan-tuan belajar, inilah sama. Kalau ada dalam senarai ajaran sesat dalam JAKIM ke Jabatan Agama Islam Malaysia, ada 20, 30, 40, 50 yang macam-macam nama, sebenarnya itulah dia. Inilah. Tak ada beza antara satu sama lain ni, tak ada beza sangat. Dia punya ciri teras dia semua sama. Inilah punca bermula daripada yang tuan-tuan belajar, iaitu yang kita kata hakikat dan makrifat. Inilah golongan-golongan ini yang belajar hakikat makrifat, inilah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey tuan-tuan,
tujuan saya buat video ni supaya saya ingin memberi pandangan kedua kepada tuan-tuan yang berminat atau yang dah terjebak dalam dunia yang dikatakan hakikat dan makrifat. Jadi saya nak tunjuk beberapa gambar individu-individu tertentu, tapi bukan niat untuk mengaibkan seseorang. Cuma ini kita kalau dalam universiti kita panggil apa, sample case. Sampel case yang telah berlaku di depan mata kita. Jadi contoh tadi ajaran sesat, 5 senarai ajaran paling top. Okey. Yang saya cakap tadi yang bermula dengan kaedah yang sama, iaitu hakikat dan makrifat. Okey. Jadi dalam video kedua ni, seorang yang bernama Tok Mak Janggut Lahar ni. Okey. Saya cuba kita tengok ini dalam video ni menunjukkan seorang mungkin daripada jawatan agama ke, cuba memuzakharah dengan dia, ya. Okey, cuba kita tengok sedikit. Itu atas dalam jadi. Mana apa dia nak kata apa? Lebih syirik atau tak maksudnya lah. Yang tu yang syirik tu. Syirik tu saya kata kita ini bukan di bahasa. Syirik di atas etikat, bukan di atas bahasa. Bukan di atas bahasa. Saya tak boleh terima di atas bahasa. Okey. Tengok macam mana cara dia berdialog. Ini ada orang angkat dia seperti wali. Ada orang mengangkat beliau seperti wali-wali Allah. Dengan keadaan dia berjanggut macam tu, kan? Orang Melayu kita ni suka. Yang orang-orang macam ni yang paling dia suka. Dia tak percaya tu, yang mengajari surau tu, dia tak mahu, dia tak percaya. Itu dia orang tak hakikat makrifat. Sedangkan mereka pun mengajar kitab-kitab hikam, kitab-kitab yang besar jugalah, yang senang. Sebab banyak saya nama-nama kitab ni saya tak tahu, saya bukan ahli. Sedangkan banyak ustaz-ustaz yang dalam yang bertaraf doktor apa semua, dia orang tak mau. Dia nak yang macam ni. Orang Melayu kita, budak-budak muda suka yang macam ni. Okey. Baik tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Yang ini pula. Ini dia budak ni atau orang ni, dia mengaku dia ada anak murid. Jadi secara automatik dia ni guru lah, sebab dia kata dia ada murid. Ini ada satu ketika dululah gempa juga di Langkawi. Cuba tengok ini, orang ini kan, dia ada anak murid dia. Ajaran ni di Langkawi. Dia belajar yang sama macam tuan-tuan cakap di kedai kopi, di kedai mamak, sembang-sembang tu. Inilah dia, sama hakikat dan makrifat. Okey, kita tengok lagi dia punya kawan ya. Okey, sini kan. Ini di Langkawi Jadi tuan-tuan fikirlah kan, saya tak kata benda tu tak ada yang betul. Ada, pasti ada. Tapi kebanyakan kita terpengaruh orang-orang yang macam ni. Anak-anak muda sekarang jadi macam ni. Daripada
unsur-unsur yang macam ni. Okey, cuba tengok lagi satu. Ni. Okey. Ini dia mencabar, tak salah saya kalau ikut dialog daripada video ni, dia mencabar imam-imam tempat dia. Tempat dia ni, imam-imam. Bila dengan mufti apa dia cabar, dia cakap tentang yalah apa yang dia belajar lah. Saya pun malah nak cakap kan. Ini dia mencabar sampai tahap mencabar kan. Jadi tuan tengoklah kesimpulan dia, apa sebenarnya ajaran ni. Kenapa sepatutnya kita bila cerita berkenaan hakikat dan makrifat, kita lebih tunduk ke bumi. Tapi sampai tahap macam ni, menganggap orang lain itu semua bodoh, orang lain itu semua tak pandai, tak tahu, dan bukan ciri satu orang Islam yang Allah mahu. Tu dia fikir apa yang Allah nak tu macam dia buat ni. Itu dia. Okay. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan, tujuan saya tunjukkan karakter-karakter dalam video ni, saya bukan nak aibkan mereka, tapi macam saya cakap tadi, saya nak beri pandangan kedua tentang apa yang saya nampak. Okay. Jadi saya bukan nak tunjukkan yang tadi seperti yang di Kedah, di Langkawi ni apa semua tentang cara mereka berpakaian tu. Okey. Sebenarnya cara berpakaian tidak menunjukkan apa-apa makna kepada ilmu atau amal seseorang. Kan saya seperti saya cakap, penampilan atau rupa paras yang cuba ditunjuk oleh seseorang baru menunjukkan satu suku daripada diri orang itu. Okay. Sebab dengan pakaian saja kita tak boleh baca apa sebenar diri dia. Kan saya kata pada video yang lepas, kita kena dengar cara dia bercakap. Jadi kalau tuan-tuan tengok cara-cara dia orang bercakap ni, tak ada melambangkan apa kadar ilmu dia. Cuba tengok wajah dia orang kan. Yang mana macam ni boleh mempengaruhi ribuan anak murid. Ribuan tau. Macam ni kan. Bukan masalah janggut dia, badan dia kan. Bukan. Tapi karakter dia. Cuba tengok dengan isap rokok, dengan cakap langsung apa. Udah majnun dah, bukan majnun lagi dah. Majnun dalam majnun, gila dalam gila. Saya tak tahulah tuan-tuan jumpa orang-orang yang macam mana kan. Tapi tuan-tuan pandai buat diri sendiri lah. Dan ini cuma pendapat peribadi saya. Yang apa saya pernah jumpa berdepan dengan saya apa semua. Okey. Kita sambung. Okey. Jadi cuba tuan-tuan tengok yang nama yang ni Tok Mat Janggut dengan pakcik ni. Okey. KH ke pakcik ni apa nama dia ni, saya tak tahu nama dia ni apa. Okey. Orang-orang macam ni tadi. Okey.
dan senarai yang orang ni apa, YouTuber ni tunjukkan senarai atau lagi satu. Okay. Ini yang saya cakap dalam YouTube saya yang lepas hari tu kan. Jadi mereka nakkan wajah mereka berbeza daripada semua orang supaya mudah mempengaruhi, dan mereka berniat untuk berwajah begini. Bukan suka-suka, dia natural jadi macam tu. Ni bukan, mereka nak dilihat seperti ini. Okey, jadi dekat sini yang bermasalah. Dia orang hendak berwajah seperti ini. Sebab kita pelik kan, kenapa orang boleh terikut-ikut, sedangkan apa karakter dia tu pun sendiri tak betul dah. Macam mana kita nak kata ni? Contoh ni, beribu-ribu anak murid ayapin beribu-ribu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, sekali lagi saya ingin beritahu, bukan niat saya mengaibkan orang-orang yang dalam video yang saya tunjuk ini, tapi ini adalah kes yang berlaku depan mata. Jadi tujuan saya untuk ketengahkan perkara ini, kerana sekarang ini ramai orang suka berbicara hal makrifat dan hakikat dan makrifat. Kadang-kadang dia orang ni apabila berbicara seolah-olah kita ni semua tak tahu. Kita ni tak tahu, dia je tahu. Rahsia Tuhan. Dia punya cerita dia hanya dia tahu. Lepas tu kalau kita kata kita boleh balas 2-3 perkara, kita tak pandai lah. Tu bukan. Ni maksud dia sebenarnya. Dia orang ni semua ada benda yang dia boleh jawab. Itu je beza dia dengan orang-orang yang belajar di surau, di apa semua. Jadi ustaz-ustaz yang di surau apa semua, kebanyakan kita tak pandang. Sebab dia ni maksudnya apa ya, maknanya tak ada ciri-ciri orang pelik itu, tak ada. Tak nampak seperti wali, tak nampak. Yang kita suka itulah tu. Dia orang ni tuan-tuan, bila bercerita tu memang cerita benda yang kita tak tahu, dan mereka ulang-ulang daripada bertahun-tahun benda yang sama. Itu aja dia bercakap ni tiap hari modalnya. Tak ada nas, tak ada apa semua, tak ada. Hadis jangan cakap lah. Ayat Quran ni pusing-pusing, itu je. 3-4 kerat tu je dia pakai. Bila kita tanya buku dia mana, dia tak ada buku. Bila kita tanya nama buku pun tak ada. Kitab apa semua. Sepanjang saya hingga ke hari ini, saya pernah berdebat dengan ramai orang, atau senang cakap bermuzakarah lah, ataupun bertukar-tukar pendapat. Hanya ada satu orang saja yang saya jumpa sampai hari ini yang mengatakan buku dia, nama kitab dia. Itu seorang daripada Indonesia lah. Yang daripada Malaysia ni tak ada. Balik-balik dia copy paste buku Hakikat Insan tu. Itu aja dia tahu.
buku Hakikat Insan ni pun dia tak pernah pegang, tapi dia punya sembang macam dah sampai ke langit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah tuan-tuan, jadi apa yang saya nak simpulkan dekat sini ialah apa yang tuan-tuan tengok tadi, yang berbagai-bagai nama orang guru-guru yang ada orang anggap seperti guru, sebenarnya ajarannya ialah hakikat dan makrifat yang tuan-tuan duk sembang, duk berbual, itulah, ini yang diorang bawa, sama saja. Jadi video-video yang ada berkenaan dengan ajaran sesat dalam YouTube ni hanya menceritakan atas kesesatan ke apa yang telah berlaku, tapi tak ada menengahkan apa yang diorang belajar. Jadi yalah, itulah yang diajar, yang tuan-tuan belajar tu sama, dan itulah punca dia hingga berjaya di sini. Jadi satu soalan besar yang saya nak tanya kepada tuan-tuan, ada tak yang kita panggil syariat ni sesat? Orang yang bawa ajaran syariat ni dia cuba sesatkan orang? Tak ada. Saya tak pernah jumpa. Semua yang sesat yang diklaim oleh Jabatan Agama Islam Malaysia sebagai sesat, inilah ajaran dia, inilah orang-orang dia yang berpegang kepada ajaran hakikat dan makrifat. Ni semua geng Wahdatul Wujud yang tahap master Tok Guru ni kan, yang orang angkat dia sebagai wali, dia orang ni boleh berbicara tentang topik Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud lain pun ada, tapi ialah kemuncak batiniah ni Wahdatul Wujud lah. Dia tak dah makna yang tu dia punya final dia. Itu ajaran dia. Bukan niat saya nak mengaibkan orang-orang yang dalam ni, yang telah pergi dan yang masih hidup, tapi cuma sebagai sampel case kepada kita supaya timbang balik dan cari yang betul. Pasti ada yang betul, pasti ada. Kalau tidak, tak mungkin benda ni ada dan diselewengkan. Jadi tuan-tuan, apa yang saya bagi ni cuma macam clue. Tuan nak timbang macam mana, nak tahu sebut sedikit orang yang berdepan dengan kita ni betul atau tak betul. Sebab kita mesti pegang satu perkara, iaitu apabila kita yang dikatakan semakin tinggi ilmu kita, semakin zuhud, sepatutnya kita lebih merendah diri, malu dengan orang, akhlak kita jaga, aurat kita jaga. Jangan cakap pertuturan kita tu, bukan sekadar pertuturan, tapi aurat tu pun dia orang jaga. Tapi kalau tuan-tuan boleh tengok dalam internet ni, cari-cari, search kan, boleh jumpa kadang-kadang di Indonesia yang dia orang angkat seperti wali, ada yang tak pakai baju, ada yang entahlah, saya pun tak tahu lah tuan-tuan. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan dalam YouTube kali ini. Semoga bermanfaat kepada tuan-tuan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.